Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today topic about the structure of matter. Okay. So matter can be divided into pure substance and mixture. Mixture ni gabungan lebih daripada satu substance lah. Kalau pure substance ni dia ada pula adalah elemen dan juga compound. Okay. Ini perbezaan di antara metal dan juga non-metal. Metal. Dalam bahasa Melayu metal ni okey, logam. Okey, yang ini non-metal, bukan logam. Kebiasaannya dalam periodic table, metal berada di sebelah kiri periodic table, non-metal di sebelah kanan periodic table. Ini contoh kalau periodic table kan. Okey, yang sebelah sini metal, yang sebelah sini non-metal. Kebiasaannya. Okey, itu dia punya properties untuk metal dan juga non-metal. Dan kita tengok sikit apakah itu alloy. Selalu kita dengar alloy kan. Benda apa ni alloy ni? A mixture of two or more metal. Maksud dia gabungan sekurang-kurangnya dua atau lebih. Dua atau lebih. Metal. Ya, dia punya kenapa dia producekan alloy ni? Antara dia untuk increase hardness, prevent corrosion, improve look, bergantung kepada kegunaan yang dia nak gunakan. Macam increase hardness ni steel. Yang ini keluar daripada dalam exam trial MARA 2020 yang abang dan kakak kamu SPM sekarang. Waktu trial keluar soalan ini. Kan? Gabungan di antara iron dan carbon. Kenapa nak producekan steel? Jawapan dia adalah untuk increase hardness. Okay, prevent corrosion, stainless steel. Kita cakap yang besi stainless steel kan, nampak cantik. Dia bukan setakat cantik je, dia nak prevent corrosion. Improve look, pewter, gabungan di antara tin, copper dan juga antimony. Okay, ini example of alloy dan juga kegunaan dia. Contoh dia adalah bronze, brass, steel, stainless steel, duralumin. Duralumin tu duralumin dia kuat tetapi dia ringan. Ringan dan kuat. Kan sebab tu dia boleh buat dalam aeroplane dan juga bullet train. Dia ringan sebab tu bullet train tu laju. Kan tapi dia kuat. Pewter, okey, untuk making souvenir. Okey. Kita tengok arrangement of atom dalam pure metal dan juga bila dia jadi alloy. Dalam pure metal arrangement dia macam mana? Alloy dia punya arrangement dia pun macam mana? Okey. Ini arrangement dia. Ini untuk pure. Ini untuk alloy. Okey. Yang asal dia, contohnya asal dia macam nilah. Okey, dia ada dia susun cantik je nampak arrangement dia. Okay, arrangement of atom dia cantik iaitu susun. Tapi bila kita nak jadi alloy, contoh dia daripada A kita tambah B. B ni yang ni lah, B. Nampak arrangement dia dah lari. Okay, arrangement dia dah berselerak ni, nampak berselerak. Kan, tak cantik dah. Kan. So bila dia berselerak, dia kalau apply force, atom ni tak akan tergelincir. Kalau yang ini kita apply force, atau atom ni akan tergelincir. Nampak? The atomic layer slide easily. The foreign atom minimize sliding. Dia kurangkan tergelincir. Sebab tu alloy ni lebih kuat. Okay? Itu dari segi susunan atom dia. Okay. And then kita proceed kepada ion and ionic bond. Okay. Dia dah tulis dekat sini. Memorize this. Kena ingat. Bukan setakat bacaan Al-Fatihah je korang ingat. Yang ni pun kena ingat. Okey. Ini adalah formula untuk cation dan juga anion. Cation adalah positif ion positif ion, anion adalah negatif ion. Tak kisahlah kau nak sebut, ada yang sebut cation. Ada yang sebut cation. Dua-dua boleh. Yang ini ada yang sebut
anion, ada yang sebut anion. Dua-dua pun boleh. Yang tak boleh kau sebut yang ini adalah aniosine. Yang tu tak boleh. Kan? Okey. Next, formula. Ini antara formula yang basic formula yang memang kena ingat. Hydrogen ion dengan pantasnya H+, lithium ion Li+. Okey. So nak sebut amonium ion, nak sebut macam mana? Cara nak sebut amonium ion, formula dia adalah NH4. Sebut yang bawah dulu. NH4+. Cara nak sebut nitrate ion, NO3-. Sebut yang bawah dulu baru diikuti yang atas. Okey. Sama juga sulfate ion, kita cara sebut dia SO4-. SO4-. Okey. So memang kena ingat. So tak banyak pun. Kau hafal sifir lagi banyak. Hafal sifir sampai sifir 12 boleh. Kan? Yang ini sikit je ni. Okey, ada sebab kenapa kena ingat. Yang ini adalah basic chemistry. Paling basic. Kan? Okey. So, to determine the formula of ionic compound. Ini tujuan dia. Kan? Ini sebenarnya tujuan dia. Okey, identify the ion, balance the charge, formula of compound. Okey, macam mana nak dapatkan contoh? Kita ambil contoh ni satu, magnesium chloride. Macam mana nak dapat formula dia? MgCl2. Itu tujuan dia. Okey? Kalau tengok dalam table ni mungkin kamu nampak, alamak macam mana aku nak buat ni? Macam agak memeningkan. Tak apa, kita akan simplifykan dia. Kita akan mudahkan. Okey. Okey, kita akan mudahkan dia. Sekejap. Okey, ini constructive chemical formula of covalent compound. Okey, ada kat sini. Okey. Tadi tak nampak. Okey, yang ini tujuan dia. Yang ini. Macam mana contoh kita dah hafal lah tadi. Okey. Sodium, kita dah tahu formula dia. Formula dia adalah sodium ion Na+. Chloride ion. Mana chloride ion? Chloride ion ni kan. Okey, chloride ion Cl-. Cl-. Dan bila yang ini bergabung, dia akan dapat NaCl. Macam mana kita nak dapat NaCl ni? Macam mana kita nak dapat? Yang ini kita nak tahu. Kan? Gabungan Na+ dengan Cl-, macam mana dia dapat NaCl? Yang itu yang kita nak tahu. Okey. Cara dia mudah sahaja. Okey, saya tunjukkan. Cara dia adalah okey. Contoh Na. Mak dia lari bang. Okey, baik. Na+ tadi kan. Okey. Ada. Okey. Na+ dengan Cl-. Macam mana dia dapat? Last jawapan dia adalah NaCl. Cara dia adalah kau tulis balik bawah ni Na. Gabung saja. Okey, huruf-huruf ni. Na, formula Na dengan Cl. Turunkan balik. Kemudian yang ini dia sebenarnya adalah positive 1. So kita tulis 1. Bawah dekat bawah, bukan kat atas. Yang ini negatif 1. Kita tulis nombor saja. Nilai negatif tu tak payah. 1. Kita dekatkan dia. So dapatlah Na1 Cl1. Tetapi dalam formula dalam formula kimia, kita satu ni kita tak perlu tulis. Sebab tu kita just tulis NaCl. Itu dapat formula dia NaCl. Okey. Boleh dapat Kita tengok lagi ada contoh apa lagi. Okey, kita cuba tengok, kita bagi yang simple dulu. Yang mana? Okey.
CuCl2, okey. Okey, copper. Okey, Cu2 plus, copper ion, Cu2 plus dengan Cl minus. Apa formula yang dia dapat? Tulis balik Cu kat bawah, Cl dekat bawah. Yang ini 2 plus, turunkan. Tulis nombor saja dekat bawah 2. Yang ini negatif, turunkan. Kat mana? Dekat bawah. So, dekatkan dia, rapatkan. So, dapat Cu1 Cl2. Tapi ingat, formula kimia satu tak perlu tulis. So, jadilah CuCl2. Mudah kan? Okey, tengok lagi contoh. Apa lagi? Kita tengok contoh. Kita ambil ni, sulfuric acid. Okey, contoh dia hydrogen ion H+ dengan sulfate ion SO4 2-. Macam mana dia ada ni kan? Tulis dia balik. H dengan SO4. Tulis yang bawah. Yang atas ni kita tunggu sekejap. Kan? Kemudian plus 1 kan? Tulis satu je. 1. Yang ni 2. So, jadi kita dapatkan jadi H2 SO4 1. Tapi takkanlah kita dah jadi 41 kan? Kita letak kurungan. Tapi satu ni kan saya beritahu satu tak perlu tulis. So jadi H2 dah hilangkan satu ni kita tak perlu tulis jadi SO4. Okey, nampak Kita tengok lagi satu contoh. Mana lagi? Okey, magnesium hydroxide. Okey, formula dia daripada magnesium ion Mg2+. Sebab tu kita kena memorize formula of ion. Magnesium ion dengan apa tadi? Magnesium hydroxide. Dengan hydroxide, formula of hydroxide OH-. Kita tulis balik Mg OH. Kemudian yang ni kita turunkan dekat bawah. Jadi 2. Yang ni turunkan dekat bawah jadi 1. Tapi takkanlah H yang jadi 2 kan? Dia dua-dua ni, betul tak? O2H2. So Mg, sebab tu dia ada kurungan OH2. Itu formula dia, magnesium hydroxide. Okey. So senang kan? Okey, seterusnya ini contoh Greek prefix I used to show the number of atom. Okey, contoh dia yang dibagi kat sini adalah carbon monoxide. Mono tu maksud dia ada satu. Nampak? Monoxide maksud dia oksigen ni. Oksigen ni ada satu. Kenapa CO2 nama dia carbon dioxide? Okey. Carbon dioxide nama dia. Okey, kenapa? Sebab ni ada ni di. Ada 2 oksigen, dioxide. Sama juga sulfur trioxide. Kenapa trioxide? Sebab oksigen ni ada 3. Tapi tak semualah, ada beberapa je. Okay, naming of chemical compound using IUPAC nomenclature. Ini yang standardized name dia. Kau pergilah kat negara mana pun, memang dia guna inilah nama dia. Contoh dia adalah hydrogen sulfide, copper oxide, ammonium nitrate, lead to iodide, sampailah yang dia bagi contoh ni. Ini adalah beberapa contoh, tak semua, kan? Beberapa contoh. Kalau semua ni penuh kan kita punya modul. Okay, sampailah. Okey, sulfur dioxide, nitrogen monoxide. Kenapa nitrogen monoxide ni nama dia? Sebab mono kan, mono oksigen ada satu sahaja. Okey.
Okey, so setakat itu saja dahulu untuk topik pada kali ini.